Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Banyak perkara yang hebat tentang negara ni, tentang masyarakat ni. Hebat-hebat. Dan negara mungkin masyarakat, terutamanya Selangor, wilayah, mungkin selepas ni akan mungkin termasuk juga negara kita ni. Tahniah lah. Tahniah apa sebenarnya? Sebab kemungkinan besar kita semua, aku, engkau, siapa pun, mungkin keluarga engkau, orang-orang yang engkau sayang, kita akan dapat kluster baru berkait dengan pandemik ni. Iaitu kluster bendera hitam dan kluster pembangkang. Kita akan dapat. Heran kan? Jadi sebelum aku teruskan, aku ucapkan tahniah. Sebab kita akan dapat kluster yang baru. Kluster pandemik dari golongan-golongan virus yang dibawa oleh puak-puak Nabi Nuh. Iaitu puak-puak yang menyokong LGBT. Dan pandemik yang disebarkan dalam kluster pembangkang yang dibawa oleh mereka yang berfahaman komunisme dan penjilat-penjilat komunisme. Dan kita ada golongan muda, generasi muda yang sebenarnya pentingkan diri dan tak cintakan generasi. Sebab apa? Mereka cuma jadi alat kuda kayu dan kuda kepang yang tak ikut larangan SOP, tak patuhi larangan SOP. Sedangkan setiap undang-undang yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan pihak pemimpin, apabila kita langgar, sebenarnya kita sendiri melanggar undang-undang, melanggar kedaulatan undang-undang. Ada ayat kata-kata dari setengah-setengah orang yang bawa bendera hitam, yang ikut bersekongkol dengan parti-parti pembangkang yang gila kuasa, yang tamak, yang haloba, yang rakus, yang dipenuhi gila kuasa, yang sebenarnya gila. Ini golongan gila. Dalam parlimen hanya bercakap tentang kuasa. Tak cukup di dalam parlimen digunakan suara anak muda. Entah berapa yang dibayar, kita pun tak tahu. Tak cukup dengan tu. Apabila parlimen dibatalkan, seboleh-boleh nak berarak masuk ke pejabat. Konon-kononnya untuk perjuangkan agenda dan nasib rakyat. Sebenarnya tak ada kena-mengena dengan nasib rakyat. Kalau engkau orang yang mementingkan nasib rakyat, yang kasihan pada frontline, tentu engkau tak wujudkan kluster baru dari puak pembangkang dan bendera hitam. Apa nak jadi dengan puak-puak Nabi Lut, Nabi Nuh ni?
Untuk pengetahuan, engkau yang bawa bendera hitam, yang menjilat orang-orang LGBT, yang menjilat orang-orang yang berfahaman liberal komunisme, sebenarnya engkau duduk di dalam kapal yang salah. Engkau duduk di dalam kapal yang salah. Engkau tidak duduk di dalam kapal yang dinakhoda oleh Nabi Nuh diibaratkan. Tapi engkau duduk di dalam kapal yang diterajui oleh orang-orang yang berjiwa Firaun. Engkau menyusahkan orang lain. Dalam keadaan negara dilanda pandemik. Negara dilanda pandemik itu satu hal. Tapi sikap yang kau tunjukkan seolah-olah tidak ada akademik. Nama saja ada kelulusan, ada diploma, ada ijazah. Belajar sampai ke luar negara, belajar sampai ke Menara Gading. Itulah sebenarnya apabila belajar tinggi-tinggi, tak dapat bezakan bangunan batu dengan Menara Gading. Aku tak kira lah itu perumpamaan ke apa. Tapi sebenarnya, engkau tak dapat bezakan yang mana satu menara, yang mana satu gading. Di mana letak gading, di mana letak menara. Kalau betul engkau orang-orang terpelajar yang belajar sampai ke puncak Menara Gading, tentu engkau tahu gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Tapi nama yang hendak engkau tinggalkan adalah nama yang penuh dengan belang. Engkau kata nak perjuangkan rakyat, kasihan pada front line. Tapi apa yang kau buat bukankah menyusahkan front line? Bukankah menyusahkan masyarakat yang lain? Bahkan ada antara kalian daripada parti pembangkang yang memang positif. Alangkah bodohnya. Macam ni aja lah. Aku tak pernah rela dan aku tak pernah reda negara ini dipimpin oleh orang-orang yang berfahaman, yang memperjuangkan LGBT, yang berfahaman liberal, yang berfahaman didalangi oleh komunisme. Aku tak rela dan aku tak reda, sekali-kali aku tak reda. Aku doa dan aku harap pihak berkuasa ambil tindakan pada orang-orang yang berarak, baik bendera hitam maupun parti pembangkang, tanpa kira dia ahli parlimen, dia adun atau dia orang politik apa pun sebenarnya, apa pun pangkat dan jawatan dia, kerana undang-undang sama bagi setiap orang. Kalau masyarakat kebanyakan boleh patuh undang-undang, tak boleh berhimpun di masjid untuk mengerjakan solat, perlu patuh pada SOP perintah pergerakan, tak boleh cross negeri dan daerah. Apa maknanya sebenarnya kalau orang-orang yang beralasankan politik, yang beralasankan orang-orang parlimen boleh melanggar SOP? Kalau mereka boleh langgar SOP, tak patuh pada arahan SOP, bermakna masjid dah boleh dibuka. Dan perniagaan yang kedai-kedai dah boleh dibuka seperti biasa. Aku nak bagi tahu kepimpinan yang ada sekarang di bawah Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin,
yang ada sekarang. Sangat jarang kita dengar beliau bercakap tentang kesalahan-kesalahan kerajaan yang lalu. Jarang kita dengar beliau memburuk-burukkan pemimpin-pemimpin yang lalu. Sangat jarang kita dengar. Kerana beliau fokus, beliau dan orang-orangnya yang di dalam kepimpinan fokus untuk memperjuangkan dan mengatasi masalah pandemik. Tapi pembangkang yang beria sebenarnya untuk buat sidang parlimen. Kita tengok di sidang parlimen apa yang dia buat. Tak habis-habis dikiranya jumlah sokongan, jumlah majoriti. Tak cukup dengan tu, hasut pemuda turun ke jalan raya. Tak cukup dengan tu, apabila parlimen ditutup, itu pun satu undang-undang yang patut dipatuhi. Seboleh-boleh nak berarak. Beginilah. Aku harap ada tindakan yang tegas sama ada mereka pemimpin, orang parlimen, ataupun apapun sebenarnya, oleh kerana dia melanggar undang-undang, maka ambil tindakan yang tegas. Kalau perlu lucut jawatannya sebagai ahli parlimen, bahkan kalau perlu lucut kerayaatannya, lucut ajalah. Negara tak perlukan rakyat yang macam tu, yang sibuk bercakap pasal derhaka, sedangkan diri sendiri itu derhaka. Bahkan ada di antara beliau yang memang kluster mahkamah yang bakal disumbatkan di dalam Sungai Buloh. Jadi percepatkan proses tu supaya beliau disumbatkan di dalam Sungai Buloh. Tak perlu untuk hasut rakyat, tak perlu untuk hasut pemuda. Ini tentang masa depan generasi. Stoplah pasal tu. Aku tak nak bercakap pasal tu, dan aku harap besok aku sendiri akan turun untuk buat police report. Aku akan kumpulkan yang lain-lain untuk buat police report, yang mana aku memang tak setuju dengan perhimpunan bendera hitam dan perhimpunan parti pembangkang. Aku akan buat report. Sama ada boleh atau tak boleh, aku akan buat report dan aku akan buat surat untuk aku menghadap Agong. Aku ada hak untuk menghadap Agong apa? Aku rakyat. Aku ada hak untuk menghadap Agong. Dan aku berhak untuk bersuara. Sekarang aku tak peduli engkau orang parlimen ke, engkau apa ke. Kalau engkau salah, engkau mesti pikul kesalahan tu. Sebab engkau melibatkan rakyat, engkau membahayakan nyawa orang lain. Engkau tahu tak? Ada antara rakyat yang hilang keluarga, hilang orang-orang yang disayang, yang dicinta kerana masalah pandemik virus ni. Sekarang kau nak sebarkan lagi, engkau nak burukkan lagi keadaan ni. Kau nak beratkan lagi keadaan ni. Makin virus Delta, makin engkau gila kuasa, makin engkau meroyan nak jadi Perdana Menteri. Biar aku terus terang, sekalipun jika ditakdirkan kepimpinan yang ada sekarang jatuh, tersungkur, aku tetap memihak pada kepimpinan yang ada, sebab ini adalah kepimpinan Melayu, kepimpinan yang dipelopori oleh orang-orang watan, tanpa campur tangan daripada orang-orang yang berfahaman komunisme dan LGBT. Aku tetap akan di pihak kerajaan. Dan kalau Tan Sri Muhyiddin hilang sokongan
sekalipun seluruh Malaysia, sekalipun seluruh dunia, dan kalaupun dunia buang dia, aku akan tetap di pihak dia. Bukan kerana aku dibayar, tidak. Lemesin pun tidak. Aku bercakap sebagai anak watan, sebagai orang yang berjuang. Aku lihat kebenaran. Aku lihat kebenaran. Aku boleh fikir dan aku punya hati, punya rasa dan punya jiwa. Aku punya cinta yang aku akan pertahankan selama-lama hidup aku. Apapun orang cakap, apapun sangkaan orang, walaupun engkau sangka aku berkali-kali dan berlarutan, aku tetap dengan pendirian aku. Aku adalah orang-orang yang berjuang. Aku tetap berjuang, tetap berpegang, tetap berteguh. Aku tetap. Pada nenek moyang, pada pejuang-pejuang tanah air, pada mereka yang tumpah darah dengan air mata dan keringat, dengan darah yang mana roh mereka tak sempat kita kapankan, tak sempat, di mana jasad mereka tak sempat kita mandikan. Perjuangan mereka menentang penjajah, menentang bintang 3, menentang komunis. Walaupun bagi aku, walaupun kita tak sempat berjuang bersama-sama mereka, namun jika nama perjuangan, kita tak pernah terlambat untuk menyertai perjuangan mereka. Tak pernah. Kerana mereka ada di dalam rohani dan tak mati-mati. Bila nama perjuangan demi alif, ba dan ta, tidak pernah ada istilah terlambat di dalam memperjuangkan tanah air, generasi dan bangsa. Tak pernah. Ini bumi yang berdaulat. Setiap diri kita secara peribadi, jika punya rasa alif, ba dan ta di dalam diri, itulah maruah kita secara peribadi. Kalimah Allah itu adalah kalimah tauhid, kalimah peribadi, kalimah maruah. Kalimah la ilaha illallah itu diletakkan di langit. Kalimah Muhammad diletakkan di bumi. Kitalah yang menyambungkan kalimah di langit dan di bumi. Kitalah menyambungkan. Pernah Rasulullah SAW ditanyakan bagaimana kedudukan Allah itu. Rasulullah mengatakan bahawa kedudukan Allah itu 5 jarinya, 5 tangannya, jarinya di atas langit dan sebelah lagi di bumi. Maka kitalah yang menyambungkan pertalian di antara langit dan bumi. Kitalah yang menyambung pertalian di dalam mewariskan tanah air ini, agama ini, bangsa ini, generasi ini, maruah ini pada anak bangsa kita. Sekali lagi aku katakan, di dalam perjuangan tidak ada istilah terlambat. Kerana pintu perjuangan dan pintu pengorbanan, pintu syahid sentiasa berada di depan, bukan di belakang. Bukan. Kepimpinan yang ada perlu dipertahankan. Perlu dipertahankan. Dan sekali-kali aku takkan reda tanah Melayu ini dipimpin oleh orang-orang yang
LGBT yang berkonsepkan liberal, yang berkonsepkan komunisme, mereka sebenarnya mahu menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu. 1. 2. Menghapuskan hak istimewa orang Melayu. 3. Mahukan hak sama rata. 4. Mereka mahu memperjuangkan hak asasi manusia yang konon-kononnya LGBT itu adalah hak asasi. Bahkan mereka berhasrat untuk menolak agama Islam sebagai agama rasmi. Mereka berhasrat untuk menjadikan agama itu adalah satu kebebasan pada generasi dan generasi, sama ada apapun agamanya. Tidak boleh ditentukan agamanya, melainkan apabila sudah meningkat dewasa, umur sudah 18 tahun, mereka yang menentukan agamanya sendiri. Jadi pada kalian yang bijak pandai, yang mengaku hebat, yang mengaku punya pelajaran yang tinggi, jangan disebabkan kamu anak cucu terhumban dan terbuang, jangan disebabkan kamu anak cucu kamu tidak ada hak istimewa sebagai Melayu, jangan disebabkan kamu anak cucu kamu bukan Islam lagi. Jangan ceritakan tentang iman, rukun iman dan rukun Islam jika anak cucu kamu sudah tidak Islam lagi, disebabkan apa yang kamu perjuangkan sekarang. Jika hak Melayu sudah ditolak, dinafikan, apalah maknanya tanah ini, bumi yang kita pijak ini? Jika agama Islam sudah ditolak, diletakkan kebebasan beragama, apalah makna warisan? Apalah makna sirah Nabi dan peninggalan Nabi? Baik kamu bendera hitam, baik kamu berpakaian serba hitam, kamu sebenarnya buta. Kamu sebenarnya buta dan tuli. Kamu tak tahu siapa yang kamu sokong. Kamu tak tahu dalang sebenar. Di sebalik semua ni, di sebalik semua kacau bilau ni, kamu tak tahu. Kamu jangan silap di dalam melangkah. Sekali lagi aku ingatkan, jangan kerana kamu, anak cucu kamu, generasi kamu tidak Islam lagi. Jangan kerana kamu, generasi ini bukan dipimpin oleh ketuanan Melayu. Jangan kerana kamu, generasi kamu tidak ada makna lagi sebagai Melayu. Dan jangan kerana kamu, generasi kamu bukan sahaja Melayu, bahkan kelopaknya gugur satu persatu di bumi bertuah ini. Dan jangan kerana kamu, orang yang kamu sokong, menyebabkan bumi ini hilang tuahnya. Bagi aku, ini bumi, ini tanah
Melayu ditakdirkan sebagai Melayu, bumi Melayu. Sejak Kesultanan Melayu Melaka, seorang Melayu mesti punya hati sebagai Laksmana Hang Jebat. Hatinya jebat, langkahnya tua, matinya seharum kasturi. Sama ada hulu atau hilir, lekir atau lekiu, bumi ini tetap bumi Melayu. Tak Melayu, hilang di dunia. Ini satu perhimpunan yang sebenarnya menyusahkan rakyat, menimbulkan kluster baru. Apapun, orang mereka yang berbaju hitam, yang buat perhimpunan di dataran merdeka, yang buat perarakan, yang konon-kononnya golongan otai reformasi, yang menyokong LGBT, yang menyokong liberal, yang menyokong komunisme, yang sebenarnya hanya menyusahkan, menambah kluster baru, mencipta sejarah baru sebagai kluster pembangkang dan kluster bendera hitam. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Kamu menyusahkan masyarakat di bumi bertuah ini. Kamu menyusahkan dan orang-orang kamu tak layak bernafas di bumi yang tercinta ini. Akan aku himpunkan seluruh orang-orang hakikat, orang-orang tasawuf, orang-orang kerohanian, orang-orang kebatinan. Akan aku satukan doa-doa. Kita tunggu dan kita tengok. Kita saksikan siapa yang lebur di dalam wa kul ja'al haq wa zahaqal batilu minal batil kahana zahuka. Kau tunggu bangkitnya orang-orang kerohanian. Kau tunggu. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tahniah kerana menimbulkan kluster baru. Tahniah.